Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Dan pada malam ini saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Jadi diharapkan anda semua terhibur. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Tapi sebelum saya mulakan saya punya penceritaan, kita layan the intro yang baru saya buat. Okay, welcome back. Jadi pada malam ini saya ada satu cerita yang saya nak kongsikan dengan anda. Diharapkan anda semua terhibur. Jom kita dengarkan kisah dia. Kisah ni bertajuk Kenapa Dia Bersila di Tengah Jalan. Hai, Assalamualaikum. Aku Huda. Terima kasih sebab publish cerita aku. Kisah yang aku nak cerita ni dia berlaku pada masa SEM akhir dengan 4 lagi kawan rapat. Time tu hujung tahun 2013. Kita orang ni study dekat sebuah universiti awam ataupun IPTA yang terletak dekat Kuala Terengganu. Universiti yang bakal ada hospital tak lama lagi. Aku, Norin, Huani, Teha dan Shima. Nama pun SEM akhir. So kita orang ada last assignment yang nak kena hantar. Assignment tu kita orang kena buat video yang ada berkaitan dengan subjek dan terpaksa bergabung dengan grup junior sebab nak cover banyak. Jadi kita orang dah decide, junior buat report, kita orang buat video. 3 hari sebelum nak present tu, kita orang semua bertungkus lumus nak siapkan video dengan masing-masing kena terlibat sekali berlakon. Jadi time tu semua tengah seronok duk gelak ketawa lah kan. Memang gelak tak ingat dunia punya lah kan. Seronok sangat nak menyiapkan video. Sehari sebelum hari presentation tu, waktu tu petang, aku lepak dekat bilik Norin dengan Shima nak buat last edit. Disebabkan konsep video kita orang ni berkonsep trolling atau lebih senang cakap konsep menganjing. So daripada siang membawa ke maghrib, kerja kita orang asyik duk gelak ketawa tengok video sendiri. Lepas maghrib kita orang pakat jumpa lah grup junior sebab nak tengok progress report yang dia orang buat. Jadi kita orang pun berkumpul dekat asrama. Sebab tu ada meja panjang dan banyak plug untuk pasang laptop masing-masing. Masalah timbul bila report yang dia orang buat tak selari dengan video yang kita orang buat. Inilah padah dia buat kerja asing. Acah-acah nak senior sangat. Kemudian kita orang ambil inisiatif. Kita orang sendiri yang repair balik report tu. Nak tak nak kena siapkan malam tu juga. Sebab esok nak present dah pukul 8 pagi. Edit punya edit. Yang lain ada duk tengok video kita orang ulang-ulang. Jam dah pukul 1 pagi. Jadi adik-adik junior ni dah caw awal lah sebab dia orang ada kelas pagi esok. Tinggallah aku berlima, tambah dengan 3 orang lagi group mate kita orang, Ikin, Izzy dengan Nadia. Time tu pun area foyer asrama pun dah lengang. Disebabkan foyer ni dia opposite dengan kafe. Jadi bila kita orang duk tengok kafe tu masih lagi meriah. Jadi kita orang pun sambung lagi siapkan kerja ataupun siapkan report dekat situ. Sebab bilik kecil nanti nak berhimpit, orang jadi tak selesa pula. Pukul 2 lebih macam tu, Ikin, Izzy dengan Nadia balik bilik masing-masing. Lagipun bilik dia orang dekat ujung kawasan U. So memang creepy lah kalau nak balik.
Tinggallah kita orang berlima duk menempel lagi dekat foyer menyiapkan report dengan angin sejuk pada malam tu. Aku ada cakap dekat dia orang, patutnya tadi bawa tilam dengan bantal sekali sajalah nak melawak time tu. Report kita orang akhirnya siap pukul 3.30 pagi macam tu. Wani dengan Teha ni sama blok asrama, berdepan dengan blok Norin dan Shima. Aku je yang tercampak jauh daripada yang lain. Jadi aku tumpang tidurlah bilik Norin dan Shima. Pukul 3.30 pagi weh. Bayangkanlah suasana dia macam mana. Sunyi sepi, kafe pun dah gelap. Nak menapak dari foyer ke blok asrama pun makan masa 7 ke 8 minit macam tu. Masa berlenggang balik ke blok masing-masing pun kita orang sempat lagi gelak mengilai-ngilai. Dalam duk gelak mengilai-ngilai sambil berjalan nak pergi ke bilik asrama tu, tiba-tiba aku terperasan aku ada nampak macam ada perempuan tengah duk bersila dekat tengah-tengah jalan pula tu. Dia di antara blok 4 orang kawan aku ni. Aku ni dah tak fikir apa-apa dah. Aku terus cakap dengan dia orang, "Weh, awak tu buat apa lah? Duk bersila tengah jalan tu." Time ni baru dia orang nampak. Masing-masing senyap. Aku baru perasan aku sebenarnya dah buat silap. Aku pergi tegur benda tu. Jadi kita orang berlima ni terus cepat-cepat jalan naik ke blok Wani dan Teha. Kita orang hantar Wani sampai bilik. Time ni masing-masing dah tanya apa benda tu kat bawah tu. Aduh lah, nak balik blok ni. Time-time ni jugalah dia nak muncul. Cuak tu jangan cakap lah berpeluh masing-masing. Kepala otak pun dah tak boleh nak berfungsi, nak fikir macam mana nak balik bilik. Lepas tu kita orang hantar Teha dekat bilik. Teha offer aku, Norin dan Shima tidur je dekat bilik dia. Tapi kita orang tolak sebab barang semua dekat bilik. Takut esok pagi kelang kabut nak siap pergi presentation. So nak tak nak kita orang kena lalu juga dekat jalan yang perempuan tu bersila untuk sampai ke bilik. Aku cuak. Jadi aku fikir baik tidur je bilik Teha. Tapi kesian pula dekat Norin dan Shima ni dah terkulat-kulat, tak tahu nak buat apa. Kemudian kita orang decide nak balik bilik, tapi memang jauh sikit lah daripada tempat perempuan tu duduk. Masa melencong, kita orang perhati juga perempuan tu ada lagi atau tak. Masih ada. Kita orang pun berjalan laju macam tengah marathon. Tak ada dah toleh-toleh lagi tempat tu. Sampai bilik terus kunci pintu. Takut dia tu, ya Allah, Allah je lah yang tahu. Kita orang ni bertiga kemah-kemah barang lah untuk persediaan nak present esok, dan dah bersedia nak tidur. Time tu lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu lah. Tapi rasa macam tak selesa pula tak pergi toilet sebelum tidur. Jadi kita orang bertiga ni pun pergilah toilet cepat-cepat. Dah tak tengok kiri dan kanan lagi. Lepas tu tidur pula, buka lampu terang benderang. Takut punya pasal. Tapi lawak pun ada juga time ni. Esok dia, lepas habis presentation, kita orang yang termasuk Ikin, Izzy dan Nadia terus pergi ke kafe. Kita orang berlima cerita dekat dia orang apa yang jadi semalam. Rupanya dia orang bertiga pun kena kacau. Masa dia orang nak naik ke bilik tu, dia orang nampak ada orang sidai kain dekat bawah blok. Tapi dia orang tak tegur lah, terus naik bilik masing-masing. Kejadah apa orang sidai kain pukul 2 pagi. Makin beremang bulu roma bila dengar dia orang cerita. Kemudian Wani ni ada cakap, lepas kita orang balik bilik malam tu, dia pergi intai perempuan tu dekat tangga daripada tingkat atas blok. Wani cakap tak ada apa-apa pun kat situ. Tapi macam mana boleh tak ada, sedangkan time kita orang melintas depan perempuan tu, elok je dia duduk bersila lagi dekat situ. Apa yang aku nampak lah, perempuan tu dia pakai jubah hitam dan tudung hitam, bersila betul-betul dekat tengah jalan di antara blok. Tapi dia membelakangi kita orang. Perempuan tu dia bersila menghadap blok kelas. Kemudian peristiwa tu berlalu macam tu je. Sampai sekarang kita orang masih tak dapat nak tafsir apa sebenarnya yang duduk dekat tengah jalan tu. Tapi bila fikir balik, mungkin inilah padahnya sebab kita orang tengah seronok sangat duk bergelak mengilai daripada siang untuk menyiapkan video. Nasib kita orang masih baik sebab video yang kita orang buat tu dapat markah tinggi, dan nasib baik jugalah tak ada yang kena ganggu selepas peristiwa tu. Oh ya, kita orang baru teringat, kita orang ada shoot scene dekat kawasan perempuan tu duduk. Memang menakutkan. Jadi pengajaran dekat sini seronok biar berpada.
Terima kasih Fiction Syasha. Okey, terima kasih kepada Huda kerana berkongsi kisah tentang pengalaman beliau yang terserempak dengan perempuan bersila dekat tengah jalan. Cerita dia mungkin bagi anda tak seram lah, tapi bagi saya tetap rasa seram kan. Sebab siapa yang tak seram kan jumpa perempuan tiba-tiba duduk bersila atas jalan kan, berjubah hitam kan, bertutup lituk semua, tak nampak muka dan sebagainya, duduk membelakangi kita. Seram. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.